kata tu. Bawa siapa pun orang tak boleh nak tuduh pelik-pelik kat kami. Bawa janda pun tak apa. Kan dia sebab dia kata kami taksi. Jadi walaupun bawa tu ada double meaning di situ. Dan dia kata kalau dia telefon kat saya balik pun, tambah-tambah pula dia cerdik, kalau saya tak angkat telefon tu, bini angkat, dia tanya pula, ada taksi tak? Jadi dia buat marah pula, bini pula marah kat saya balik, cepat pergi ambil, orang tu marah dah. Tak, cerita betul. Sebab saya sembang-sembang santai semalam di kawasan saya. Jadi Alhamdulillah 2014 telah kita masuki pada hari ini, dan saya sangat berpuas hati berdasarkan kepada yang telah tuan-tuan tonton sebentar tadi, dan beberapa KPI yang telah ditetapkan dipertanggungjawabkan kepada saya melalui tuan-tuan telah pun dapat dilaksanakan dan dicapai dengan jayanya. Manakala bagi tahun 2014 beberapa KPI yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri kepada saya dan melalui agensi-agensi tuan-tuan, saya berharap kita bersama-sama dapat memastikan pelaksanaan ini dapat berjalan dengan penuh sistematik dan juga penuh wibawa. Hadirin yang saya hormati sekalian, bersempena dengan kedatangan tahun 2014, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan 11 langkah mengurangkan perbelanjaan sektor awam yang telah pun berkuat kuasa bermula Januari 2014, yang antaranya ialah pemotongan elon kerajaan menteri dan timbalan menteri sebanyak 10%, manakala elon bagi kerajaan pegawai kanan kerajaan grade jawatan utama sektor C, jusa C sektor awam pula dipotong antara 5 hingga 10%. Dan langkah-langkah ini adalah juga selaras dengan hasrat kerajaan bagi mengamalkan perbelanjaan berhemah pada tahun 2014. Semalam saya tengok ada catatan akhbar, KSN telah sebutkan bahawa langkah penjimatan ini akan mampu menjimatkan, kalau tak silap ingatan saya lebih kurang 400 juta yang dapat menjimatkan daripada belanja kerajaan. Selaras dengan itu, saya amat berharap agar semua jabatan agensi dapat melaksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan, dan dalam masa yang sama suka saya ingatkan bahawa dalam langkah melaksanakan langkah penjimatan yang berasaskan value for money, jangan pula kita mengabaikan aspek-aspek seperti mana soal kualiti, perkhidmatan, motivasi, keselesaan dan keselamatan kaki tangan dan lain-lainnya. Hadirin yang saya hormati sekalian, pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan MBOS, National Blue Ocean Strategic, merupakan antara langkah yang disyorkan oleh kerajaan dalam mengurangkan perbelanjaan sektor awam. Secara konsepnya, strategi ini mengandungi 4 elemen yang boleh diaplikasi atau mengurang, menghapus, mewujud dan menambahkan peluang. Asas strategi ini memerlukan kita berfikir dalam konteks di luar daripada kebiasaan melalui cara yang kreatif, inovasi dan juga serta meminimumkan kos. Justru saya berharap kesemua agensi hal ehwal Islam yang berada di bawah seliaan saya dapat mengaplikasikan pendekatan strategi Lautan Biru melalui jalinan kerjasama yang kukuh agar program yang dilaksanakan dapat menghasilkan impak yang maksimum. Dengan mengaplikasikan strategi ini, saya percaya kita boleh memanfaatkan segala sumber yang ada di bawah kawalan selia agensi pengurusan hal ehwal Islam, dan dalam konteks sumber manusia pula, tenaga-tenaga pakar yang telah sedia ada dalam semua agensi boleh dimanfaat dan digemelingkan secara bersama. Bagaimanapun, jangan pula menjadikan menghadkan MBOS ini ataupun strategi Lautan Biru ini hanya sekadar mengaplikasikan pendekatan kerjasama pintar ataupun perkongsian antara agensi, sedangkan konsep utama ini ialah untuk mencipta ruang medan dan juga market serta peluang baru berdasarkan keperluan pelanggan, mengaplikasikan analisis, mengurang, menghapus, mewujud dan menambahkan peluang. Itulah yang dimaksudkan dengan strategi lautan dimaksudkan dengan meninggalkan lautan merah dengan mencipta lautan biru. Hadirin sekalian,
Pengurusan hal ehwal Islam semakin hari semakin mencabar disebabkan oleh persekitaran yang semakin kompleks dan rencang. Justru kita perlu berubah disebabkan berlakunya perubahan di sekeliling dan tuntutan zaman. Jika kita tidak berubah, kita akan menjadi semakin tidak relevan. Maka untuk memenuhi ekspektasi 17 juta umat Islam di seluruh Malaysia pada hari ini, anjakan paradigma secara menyeluruh khususnya dalam bidang inovasi pengurusan Islam perlu kita lakukan. Setiap agensi pengurusan hal ehwal Islam adalah bertanggungjawab untuk melakukan transformasi ke arah kecemerlangan. Tuan-tuan dan puan-puan, 2013 boleh kita sifatkan sebagai tahun yang cukup mencabar kepada kita dalam pelbagai isu-isu yang berkaitan agama yang timbul, yang mana setiap satunya memerlukan ianya diurus dengan cukup bijak dan cukup berhati-hati. Meskipun demikian, agensi-agensi agama peringkat persekutuan masih mencatat pelbagai kejayaan demi kejayaan, termasuk juga bersama-sama dengan Majlis Agama dan Jabatan Agama Islam di peringkat negeri-negeri. JAKIM sebagai contoh, melalui bahagian halal telah menjadi badan persijilan pertama di dunia yang mengguna dan mengesahkan pengeluaran produk farmasutikal berdasarkan standard farmasutikal halal pertama di dunia, MS 24/24/2012. JAKIM juga telah melancarkan satu penggunaan teknologi Near Field Communication ataupun NFC melalui aplikasi Halal Square dan rangkaian sosial Halal Insight yang membolehkan umat Islam mengesan restoran yang memiliki sijil halal yang dikeluarkan JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri Jain melalui telefon pintar. Dengan aplikasi iPhone yang kita miliki, ini peringkat pertama pasal restoran lah, pasal kita nak makan. Jadi dia cari tekan tahu tu restoran hak dekat dengan hak dia tengah duduk jalan tu. Kalau dia tengah duduk dalam Buraya pun, dia akan tunjuk restoran yang mana dekat, so dia boleh exit mana-mana nak keluar pergi cari restoran. Tahun 2013 juga menyaksikan JAKIM berjaya menyerangkul gelaran Johan bagi anugerah inovasi JPM 2013 kategori ICT melalui tajuk projek e-halal. JAKIM juga telah menangi anugerah pencapaian pengurusan JPM melalui anugerah SPP 2 Champion. Dan Jabatan Agama Islam Jawi pula, Majlis Perasmian Kedai Makan Asnaf Satu Malaysia, Kedai Makan Asnaf Satu Malaysia yang dibuka pada Januari 2013 telah menerima kunjungan seramai 800 orang asnaf serta golongan gelandangan setiap hari. Ini kita makan tiap-tiap hari free secara percuma dan ianya dibiayai oleh Jawi bersama-sama dengan Majlis Agama Islam wilayah Mawib di Jalan Ipoh, di mana untuk setiap hari sekarang ni ada 800 orang yang makan secara percuma dan jumlah kelompok terbesarnya ialah golongan gelandangan. Dan saya buka kalau ada siapa-siapa dalam ni ikut, dia tak masuklah gelandangan, pasal kita kerja semua ni ada jawatan pangkat. Kok kalau teringin nak try tengok apa yang dimaksudkan dengan makan untuk kedai asnaf Satu Malaysia. Walaupun kita mungkin tak masuk kelompok asnaf, tapi atas fisabilillah tu pergi makanlah, tengok, nak cek tengok sedap ke tak. Mendapat penerapan 4 bintang dalam laman Sesawang Jawi daripada pihak mampu, perasmian Sekolah Agama Raja Muda Musa Kampung Baru Kuala Lumpur dengan 2 blok bangunan 4 tingkat yang mengandungi 12 bilik darjah dan bagi setiap satu blok serta kemudahan lain seperti pejabat, bilik guru, kantin dan perpustakaan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan juga Mawib telah berjaya mencecah kutipan pada tahun 2013 melalui PPZ dengan jumlah kutipan sebanyak 484 juta ringgit. Maknanya plus dengan dia punya kutipan zakat fitrah, dia telah menjangkau hampir 500 juta, setengah bilion yang dikutip daripada round figure dia. Kalau saya bagi yang agak angka tepatnya 497 juta yang telah berjaya dikutip oleh pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 2013. Dan Mawib juga telah mendapat penerapan 4 bintang bagi tahun kedua berturut-turut dan anugerah kecemerlangan pengurusan kewangan
berdasarkan Indeks Accountability tahun 2012 daripada Jabatan Audit Negara. Mawid juga telah buat tahun ke-7 berturut-turut mendapat sijil bersih daripada Jabatan Audit Negara bagi penyata kewangan Mawid 2012. Mawid juga buat julung-julung kali telah berjaya menghimpunkan 16,000 asnaf penerima bantuan zakat dalam Perhimpunan Perdana Ulama Umara dan juga asnaf bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Stadium Bukit Jalil pada Mac 2013 yang lalu. Tabung haji sebagaimana kebiasaan hasil kestabilan ekonomi negara dan prestasi yang baik yang ditunjukkan oleh tabung haji. Kerajaan oleh tabung haji telah memutuskan mengekalkan tambang 9,980 pada tahun 2013 yang lalu, walaupun kos yang sebenar telah mencecah sebanyak RM15,555 dan tabung haji menanggung kos subsidi ataupun atas nama bantuan sebanyak RM5,575 bagi setiap jemaah haji yang jumlah keseluruhannya terangkum sebanyak RM93 juta atas nama subsidi. Maknanya kalau tuan-tuan tengok siapa yang pergi terbang, pergi Mekah, pergi buat haji dan sebagainya, naik pakai ihram di airport, setiap airport berlepas tu kita bagi bantuan sebanyak RM5,575 di bawah nama tabung haji. Cuma yang jadi masalah kita ni, kuota haji untuk rakyat Malaysia sebanyak 28,000 orang diberikan kuota dan dikurangkan sikit 20% kerana pembinaan semula di Makkah, menyebabkan kita hanya mampu boleh dibenarkan hantar 23,000 orang, sedangkan kita ada senarai yang sedang menunggu dan menanti nak pergi haji sebanyak 1.2 juta orang. Jadi 1.2 juta orang tiap-tiap tahun boleh pergi 28,000. Ini merupakan satu kekangan cabaran yang begitu menghambat. Tetapi dalam bahasa mudahnya maknanya bila permintaan itu terlalu tinggi, kemudian supply agak begitu kurang, maksudnya orang kita dalam konteks maksudnya duit dia banyak. Orang Malaysia mempunyai simpanan dan kewangan yang begitu banyak di dalam tangan tabungan orang Islam. Dan kemudian ni musim tabung haji dah mula start pening untuk rayuan nak pergi haji, macam-macam alasan. Ni macam mana kami nak pergi haji, pasal apa tak boleh, saya dah buat rayuan 5 kali. Kita kena jawab pula, bukan 50 kali pun. Tarikh sebelum daftar tu dah ada dah. Daftar saja nak pergi haji, tarikh tahun bila nak tolak terus diberikan siap-siap. Jadi rayuan ni bukanlah menjadi satu perkara yang boleh diukur berapa puluh kali. Itu satu hal. Ada setengah rayuan nak bawa mak yang dah tua, kan, sebab mak mana ada muda pada anak dia, tapi dia kata mak dia yang telah pun tua, kan. Ada setengah tu dia buat rayuan, isteri dia untuk dia dah dapat, isteri dia pun dah dapat, tapi nak bawa yang pergi seorang lagi. Jadi dia kata ini adalah mahram saya. Kita pun dah kata tu orang dah bagi dah bini hambi dak, yang ni bini yang hak nombor 2 nak pi sekali, nak pi sekali. Tu pening kita dah fikir, kan, sebab bukan pening tak apa, atas kapal terbang pun kita kena fikir pula. Sagi dia terbang dua-dua tu duduk kelai dalam kapal terbang tu, lagi pula laki duduk dalam kapal terbang, orang lelaki dia pakai ihram, kain atas satu bawah satu, kan, dua orang tu rentak seorang satu ihram. Jadi yalah, bila dah rentak seorang satu, apa dah tak ada apa, tinggal tali pinggang hak besar tu lah hijau. Para mugari lah pula mai tolong hantar kain hak selimut baru tu, yang apa, selimut kapal terbang tu bagi kat dia pula ganti. Kan dia minta pula P3 orang haru kita. Tuan-tuan, tabung haji juga telah berjaya untuk membuat pelaburan dalam negara, tetapi juga mampu bersaing di peringkat antarabangsa dengan memperluaskan lagi satu skop pelaburan dalam bidang hartanah ke negara-negara seperti mana Arab Saudi, United Kingdom dan juga Australia, yang telah dibuktikan dengan pemilikan 3 buah bangunan pejabat di London dan juga di Melbourne. TV Al Hijrah juga telah selaku media dakwah pertama yang berkonsepkan Islam, telah berjaya membawa beberapa kelainan dalam bidang media
antaranya berjaya merakamkan 26 episod forum dialog silang agama, iaitu dialog harmoni, yang telah melibatkan pelbagai NGO dengan jumlah peserta seramai 2,500 orang, dan jumlah penonton TV Al-Hijrah terdapat peningkatan ketara berbanding 2012 iaitu 1.2 juta kepada 1.8 juta penonton. Ini merupakan tambahan 458,000 penonton berbanding tempoh yang sama tahun lalu, iaitu Januari hinggalah bulan November. YAPIM, antara pencapaian YAPIM sepanjang tahun 2013, program anugerah kecemerlangan pelajar nasional santun yang telah mencapai jumlah 3,600 orang termasuk universiti dalam dan juga luar negara, pembukaan kaunter-kaunter Ar-Rahnu yang telah mencapai 178 kaunter di seluruh negara. Manakala AKIM 2013 telah berjaya melaksanakan 2 kajian utama dan menerbitkan beberapa judul buku hasil daripada penyelidikan, antaranya isu dan cabaran hubungan antara penganut agama di Semenanjung Malaysia, keberkesanan mata pelajaran pendidikan Islam di Malaysia, dan menghasilkan buku karya asli, iaitu hasil daripada penyelidikan, antaranya berjudul Asas Memacu Ekonomi Ummah Suatu Pandangan, and Islamic Paradigm in Economics, Vision and Mission, Good Governance, Ibnu Al-Arabi Conception of the Religions, dan Madrasah Ramadan, pengajaran daripada pelbagai dimensi. Jauhar, di antara pencapaian tahun 2013, Jauhar ialah mendapat penerapan 4 bintang bagi pengauditan Accountability Index AI 2012 yang telah rasmi diterima, dan juga yang kedua, penganjuran sambutan bulan zakat kebangsaan, juga menerima persijilan MS ISO 9001-2008 dan MS 1900-2005 dari perspektif Islam Jauhar, pengauditan MS ISO Jauhar dan pihak SIRIM. Pejabat Mufti, iaitulah pencapaian 2013, pelancaran sistem e-tauliah dan e-kemusykilan, pelancaran buku mengenal hakikat Syiah, majlis fatwa berkaitan Syiah, seminar pemunian akidah 2013, pelancaran buku melihat dari jendela Islam dan buku Islam Pluralisme Agama, Yayasan Wakaf, pembangunan Akademi Kulinari Terengganu Pulau Kerengga Marang Terengganu. Begitu juga dengan penyerahan 4 unit kedai wakaf rakyat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala Yadim telah berjaya melaksanakan program-program semasa, iaitulah di antaranya wacana pemantapan akidah dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri, program celik muamalah, kembara tazkirah, khutbah Jumaat dan simposium, penyelarasan NGO dan takwim dakwah NGO, program kepimpinan muda qiyadi. Ini di antara beberapa pencapaian sepintas lalu yang dapat saya sebutkan, dan ada lagi yang mungkin barangkali di sana tertinggal yang tak sempat saya sebutkan. Tetapi dalam masa yang sama juga, bagi tahun 2014, harapan dan juga impian kita, saya ingin melihat bahawa yang pertama sekali JAKIM mampu membangunkan satu dasar khusus yang akan menggaris hala tujukan pembangunan ummah di Malaysia menjelang 2020. Yang kedua, mengadakan perbincangan dengan agensi pusat berkenaan bagi memastikan keputusan yang telah kita buat oleh pihak kerajaan bagi penubuhan Jabatan Halal, Institut Kajian Strategik Islam Malaysia IKSIM, dan penubuhan Kolej Universiti Al-Quran yang kita harap pada tahun ini dapat kita laksanakan. Dan saya sudah pun melihat dalam perbincangan terbaru dengan TPM baru-baru ini, insya-Allah Kolej Universiti Darul Quran dapat kita realisasikan dalam masa yang dekat pada tahun ini. Harapan kita dengan kewujudan Kolej Universiti Darul Quran ini, kita akan mengangkat lagi martabat daripada Al-Quran ini dengan pengujudan universiti dan juga dengan pengujudan fakulti dan jabatan-jabatan baru yang bakal diperkenalkan. Selain daripada itu juga, kita mengharapkan JAKIM meningkatkan kolaborasi dengan agensi pusat dan negeri, terutamanya dalam mengenanggani isu-isu akidah dan aliran pemikiran yang menyeleweng. Kita sedia maklum bahawa peruntukan undang-undang
dan pengambilan tindakan-tindakan adalah di bawah kuasa negeri dengan peruntukan negeri, dan JAKIM adalah merupakan penyelaras dengan mengadakan kolaborasi bersama ke arah memperkukuhkan tindakan secara bersama. Dan selain daripada itu, JAKIM melaksanakan program latihan ke arah mempertingkatkan profesionalisme guru-guru kafah, imam dan guru takmir juga di seluruh negara. Kita juga mengharapkan tumpuan diberikan oleh JAKIM, iaitu dalam membangunkan apa yang telah kita persetujui bersama, iaitu pemisahan. MKI telah bersetuju pemisahan di antara bahagian pendakwaan dengan jabatan agama yang ada di negeri-negeri, supaya ianya akan lebih terarah dan tersusun dan lebih menampakkan ketulusan dalam pelaksanaan tindakan pendakwaan di peringkat negeri. Dan begitu juga kita mengharapkan fokus peningkatan mahkamah syariah akan menjadi tumpuan bersama JAKIM dan juga JKSM pada tahun ini supaya ianya dapat menjadi realiti. Dan begitu juga fokus untuk hukuman di mahkamah syariah yang hari ini kita selalu sebut 653 akan dapat membuka ruang dan dimensi baru ke arah peningkatan dan juga penambahbaikan yang seiring dengan selaras dengan kehendak Islam, insya-Allah. JKSM meningkatkan aspek kemahiran dan integriti para hakim serta meneruskan usaha memendekkan tempoh bagi menyelesaikan kes-kes syariah supaya keyakinan masyarakat terhadap institusi kehakiman syariah terus akan tetap terpelihara. Dan begitu juga Jauhar memastikan program pembangunan tanah wakaf bersama agensi di peringkat negeri dapat disiapkan mengikut perancangan yang ditetapkan. Jawi mengenal pasti institusi masjid di seluruh wilayah daripada sebarang unsur dan mengawal daripada program-program dan unsur yang boleh memecah belahkan masyarakat. Di samping itu, kita juga hendaklah melaksanakan pemantauan secara berterusan terhadap penyebaran ajaran-ajaran salah dan juga aliran pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jabatan Mufti Wilayah menjalankan kajian dan memantau isu-isu berkaitan umat Islam wilayah persekutuan, terutamanya isu yang berkaitan akidah dan aliran pemikiran baru yang boleh menyesatkan. Manakala IKIM menerusi penganjuran program-program almiah yang meningkatkan kepahaman Islam di kalangan orang Islam dan bukan Islam melalui aktiviti penyelidikan, penganjuran program seperti seminar, bengkel, muzakarah, pakar, penerbitan buku dan siaran media IKIM, iaitulah radio IKIM FM dan internet TV IKIM yang begitu mendapat tempat di persada negara. Meneruskan juga usaha-usaha meningkat kepahaman Islam di kalangan masyarakat bukan Islam, terutamanya dalam aspek yang boleh meredakan ketegangan antara kaum dan agama. Yadim meneruskan pelaksanaan program-program dakwah Islamiah dan dakwah Islahiyah ke arah memperkasakan kepahaman masyarakat terhadap Islam. Di samping yang sama, Yadim juga diminta untuk meneruskan jalinan kerjasama kolaborasi yang kukuh dan erat bersama NGO-NGO dakwah, dan juga pada tahun ini pelancaran bulan dakwah yang sedang dalam proses untuk dilaksanakan oleh pihak Yadim. Yapim menggiatkan usaha dan program membangunkan sosioekonomi, memperkasakan ummah selaras dengan wawasan dan misi Yapim menjelang 2020. Manakala Mawib perlu mempertingkatkan perolehan aset umat Islam di kawasan-kawasan strategik dan berpotensi tinggi, khususnya di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, menyalurkan agihan zakat secara lebih telus dan cekap supaya golongan yang memerlukan tidak merasai terpinggir selaras dengan semangat Satu Malaysia. Lembaga Tabung Haji memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru ke arah penambahbaikan perkhidmatan dengan matlamat memberikan keselesaan kepada semua jemaah haji baik ketika di Malaysia jua di Tanah Suci Makkah. Dan seterusnya, Tabung Haji memperluaskan lagi rangkaian perkhidmatan bagi kemudahan umat Islam di seluruh negara melalui kerjasama dengan bank-bank tempatan dan perkhidmatan internet. Seterusnya juga, Tabung Haji wajar menyukai bidang pelaburan baru seperti industri berteknologi tinggi, patuh syariah bagi meningkatkan modal dan juga memberikan pulangan yang lebih tinggi. Ini membolehkan Tabung Haji mendapat dividen daripada syarikat-syarikat terbabit
dan berupaya memberikan bonus tahunan yang kompetitif kepada para pendeposit pada setiap tahun. Yayasan Wakaf merealisasikan wakaf kepada satu bentuk pembangunan yang boleh dilihat serta meyakinkan masyarakat. Juga kutipan dana wakaf tunai perlu dipertingkatkan ke satu angka yang boleh kita banggakan melalui kempen-kempen yang lebih bersifat agresif melalui pelbagai media. TV Al-Hijrah memastikan TV Al-Hijrah bersiaran mengikut visi, misi dan juga objektif yang telah kita gariskan. Kita perlu meletakkan saluran TV Hijrah sebagai TV yang medium dakwah sebagai asasnya dan tidak terbawa-bawa dengan budaya stesen lain yang mempunyai visi dan pendekatan yang tersendiri dan berbeza dengan TV Hijrah. Seterusnya, TV Hijrah memberikan napas baru kepada program-program utama di samping terus berusaha menarik minat penonton-penonton muda. Dan akhirnya saya mengharapkan agar perhimpunan pada hari ini bukan saja mengukuhkan ukhuwah silaturahim, walaupun agak panjang sikit, walaupun agak terlena-lena seorang dua, namun saya tak nampak siapa lah saya ada baca atas ni. Namun harapan kita bahawa marilah kita menyusun semangat kebersamaan kita sesuai dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Maksudnya Allah telah mensyariatkan kepada kamu tentang agama yang ia tetapkan apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami Allah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa serta Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah mengenainya. Semoga Allah menganugerahkan 2014 dengan lebih baik daripada 2013 dan tahun-tahun sebelumnya. Dan marilah kita sama-sama menyusun semangat kebersamaan, menyusun kesatuan pemikiran, kesatuan hati, kesatuan semangat. Walaupun berbeza agensi dan pejabat, walaupun kita berbeza daripada tempat dan jarak, marilah untuk kita menuju ke matlamat yang satu untuk menegakkan kalimah Allah, menegakkan kebesaran Islam di negara Malaysia yang tercinta ini, dan demi untuk kita membangunkan agama, bangsa dan juga negara tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah.